Tadi saya ada tengok satu video. Ada orang share, dia ni penceramah ustaz. Dia cerita tentang, dia cuba gambarkan karenah penjaga-penjaga makam Nabi daripada kalangan polis yang ada Arab Saudi tu sebagai orang yang tak mengaji. Sebab apa? Bila mana kita pergi doa menghadap ke makam Nabi, maka polis penguatkuasa tu suruh kita kalih ke depan, dia pun kata kiblat, doa menghadap kiblat. Dia itulah dalam potongan video tu, dia pun kata dia dapat peluang, dia tanya satu orang polis ni, ayyuhuma akram, an-nabi awil kiblah. Dia kata, dia tanya polis tu, mana lebih mulia, nabi ke kiblat? Sebab dia nak justify berdoa ke arah makam nabi tu betul. Dia sebut benda tu dalam kuliah. Dalam kuliah dia sebut, dia mengajar. Lalu dia cuba bagi beberapa logik dia. Dia kata, kalaulah kiblat tu lebih mulia, kiblat tu tidak akan ditawaf, tidak akan diibadahi kalau Nabi tak beritahu. Tuan-tuan faham apa saya nak sebut? Dia kata, dia nak kata Nabi tu lagi mulia. Kita doa menghadap Nabi ni, itu tanda menghadap makan Nabi, itu tanda kita beradab. Sebab kita appreciate, hargai Nabi yang ajar kita agama ni. Sebab tu kita berdoa menghadap makam. Kita tak berdoa menghadap kiblat. Tuan-tuan, yang ajar suruh doa menghadap kiblat tu siapa? Nabi lah. Nabi yang dia kata mulia tu lah. Itu saya kata keliru. Kekeliruan berlaku. Dia keliru. Kita tak nak kata apa-apa benda-benda perkataan yang tak sepatutnya. Cuma kita kata dia yang mengajar pun dia keliru. Yang mengajar doa cara betul, menghadap di mana, nak buat di mana, ialah Nabi sendiri. Nabi yang dia rasa mulia. Memang kita semua setuju. Kita ijma' kemuliaan Nabi melebihi segala-galanya. Tapi tata cara ibadah juga Nabi ajar. Kita tak boleh buat ikut suka hati. Tak boleh buat ikut suka hati. Tiba-tiba dia kata polis ni dia tak mengaji. Yang jaga-jaga makam ni tak mengaji. Wallahualam, kita tak tahu mengaji tak mengaji. Itu bukan urusan kita lah. Itu urusan kerajaan sana. Cuma bila mana dia kata nak doa menghadap makam Nabi itu ialah bentuk menghargai Nabi. Ini kekeliruan. Inilah yang Nabi ajar pada kita. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biizni. Wahai Tuhan, beri hidayah atas kebenaran terhadap apa yang aku selisih. Kita semua tak boleh jamin kita ni dah clear semua perselisihan. Tak. Banyak lagi benda-benda yang kita keliru belum terungkai. Contoh dalam bab buat baik tadi dah. Nak buat baik tapi kita terbuat pada bukan kumpulan sasar yang utama. Ada orang, dia suka belanja orang makan. Tapi dia belanja orang jauh, orang dekat dia tak peduli. Ada orang, dia manis mulut. Perkataan dia, susunan perkataan dia indah dengan orang luar. Tapi orang dalam rumah dia, perkataan buruk apa yang dia tak pernah ungkapkan. Dia silap. Dia keliru, terkeliru di situ. Ada orang dia suka buat ibadah, tapi ibadah dia diletakkan pada tempat tak betul. Ada orang dia suka berdoa, tapi dia berdoa, asal berdoa dia nak pergi ke kubur, dia tak pergi ke tempat yang betul. Ada orang dia suka baca Quran, tapi dia suka baca Quran dengan cara macam ni. Dan cara tu cara yang dikritik oleh para salafus salih, tak dibuat. Ini dia panggil kekeliruan-kekeliruan. Dan benda ni perlu kepada ilmu. Sebab tu bila mana ada ilmu, hati kita ni akan lebih lurus dalam mengurus urusan-urusan agama kita.